Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk saya bentangkan satu tajuk pada hari ini. Saya Ahmad Syafiq Amir bin Abdullah Zawawi. Saya pelajar PhD dalam jurusan Linguistics di Pusat Kajian Bahasa dan Linguistics. Baiklah, tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah implikasi fitur pemilihan kategori bagi leksikal tunggal ada terhadap struktur frasa kerja. Dan tajuk ini saya tulis bersama dengan Profesor Madya Dr. Fazal Muhammad Sultan sebagai penyelia saya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita sedia maklum, bahasa Melayu ialah bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa agglutinatif, iaitu bahasa yang mempunyai banyak sekali penggunaan imbuhan terhadap leksikal dalam struktur bahasa. Namun, terdapat satu leksikal tunggal yang hadir tanpa memerlukan penggabungan uh, morfem ataupun tanpa memerlukan penggabungan imbuhan untuk berdiri sebagai satu konstituen yang utuh. Yang saya maksudkan ialah leksikal ada. Okey. Uh, ada telah dikategorikan sebagai satu kategori leksikal dan satu kategori fungsional. Ini perbincangan sarjana-sarjana lepas yang mengatakan leksis ada ini berfungsi sebagai kata kerja utama dan ia juga dibincangkan oleh sarjana-sarjana lepas sebagai satu kata bantu dalam bahasa Melayu. Contohnya, saya kemukakan ayat 1A dan 1B. Ada pesakit mental di kawasan bandar. Okey, ada pesakit mental di kawasan bandar dan 1B pula, mereka ada potensi besar dalam bidang itu. Leksis ada di sini merujuk peranannya ataupun fungsi sintaksisnya sebagai kata kerja utama. Dalam ayat 1A, merupakan ada sebagai kata kerja utama bagi ayat kewujudan dan dalam 1B pula ada berperanan sebagai kata kerja utama dalam ayat milik. Seperti mana yang dikemukakan dalam contoh 2, dia ada membawa pakaian, ada leksis ada di sini membawa fungsi dikatakan sebagai membawa fungsi kata kerja bantu dalam bahasa Melayu ataupun kata kerja fungsional. Menariknya ayat 1A dan 1B apabila ada leksis ada berperanan sebagai kata kerja utama, kita dapat melihat bahawa ada dalam ayat 1 memilih argumen dalaman yang berbeza walaupun ia hadir bagi satu leksis yang sama, tetapi dalam kedua-dua ayat tersebut kita dapati ada di sini berbeza kerana masing-masing ayat 1A dan 1B memilih argumen dalaman yang berbeza, iaitu ada dalam 1A mengambil DP, determiner phrase, dan FP sebagai argumen wajib, iaitu dalam ayat kewujudan, dan dalam ayat milik pula ada mengambil argumen DP sebagai argumen wajib. Jadi, mengapakah hal ini berlaku sedangkan ada itu satu leksikal yang sama dan satu fungsi yang sama iaitu kata kerja? Namun, implikasi pemilihan argumen dalaman itu berbeza menyebabkan wujudnya struktur sintaksis dan pengungkapan semantik yang berbeza. Okey, dan dalam ayat 1A dan 1B kita dapati satu kelompongan besar yang masih belum ditangani dengan berpada dari sudut teoretikal, iaitu perbincangan untuk memberikan justifikasi berkenaan faktor ada
yang memilih argumen wajib yang berbeza dari sudut teoretikal belum mencukupi. Hal ini saya katakan demikian kerana walaupun leksis ada itu hadir tanpa sebarang imbuhan, hadir juga sebagai satu fungsi yang sama namun ia memilih argumen dalaman yang berbeza. Dan mengapakah hal itu terjadi? Masih penjelasan secara teoretikal tentang perkara tersebut masih menjadi kelompangan bagi kajian ini. Maka atas dasar itu, objektif kajian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memotivasikan ada memilih argumen dalaman yang berbeza dalam struktur ayat milik dan kewujudan serta implikasinya terhadap struktur frasa kerja. Metodologi yang kami jalankan terhadap kajian ini ialah kajian ini berbentuk merupakan kajian kualitatif berbentuk kajian teks digital yang berasaskan penggunaan sebenar penutur natif. Kami maksudkan di sini ialah penggunaan korpus bahasa ataupun uh, memanfaatkan penggunaan linguistik korpus untuk kami mendapatkan data kajian bagi struktur ada bagi ayat milik dan ayat kewujudan. Kami tidak menggunakan leksis ada yang berfungsi sebagai yang didakwa berfungsi sebagai kata bantu kerana kami menghadkan kajian ini kepada ada yang membawa fungsi kata kerja utama sahaja dan jenis data yang dipilih merupakan data ayat milik dan ayat kewujudan dan korpus yang kami pilih ialah korpus Dewan Bahasa dan Pustaka sehingga kini 2021 korpus DBP mengandungi sebanyak 135 juta perkataan. Dan subkorpus yang dipilih, tidak semua yang dipilih untuk kajian ini, kami hanya menggunakan subkorpus akhbar, buku, majalah ephemeral, teks kesusasteraan dan kertas kerja untuk mendapatkan data pola-pola ayat dengan leksis ada yang berfungsi sebagai kata kerja utama bagi ayat kewujudan dan ayat milik. Dan data-data yang dipungut, data-data mentah itu kemudiannya dibersihkan dengan mengeluarkan elemen-elemen tambahan dan hanya meneliti ayat ada dengan argumen wajibnya sahaja. Dengan kami juga mengemukakan kajian ini berlandaskan kerangka teori program minimalis yang diutarakan oleh Chomsky pada 1995 kemudian diperbaharui pada tahun 2001 dan terkini 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meneliti ada yang berfungsi sebagai kata kerja utama memilih argumen wajibnya yang berbeza, kami dapati bahawa kajian ini mendapati terdapat fitur morfosintaksis khusus yang dibawa oleh ada sebagai kata kerja utama dalam ayat milik dan ayat kewujudan. Inilah faktor utama yang menyebabkan ada kata kerja sebagai kata kerja utama dalam ayat milik memilih argumen wajibnya yang berbeza dengan ada yang berfungsi sebagai kata kerja utama dalam ayat kewujudan. Okey. Dalam ayat milik ada membawa fitur plus milik manakala bagi ayat kewujudan ada membawa fitur yang khusus iaitu wujud. Okey. Dan kedua-dua fitur milik dan wujud ini memberikan implikasi terhadap fitur pemilihan K. Fitur pemilihan K ialah fitur pemilihan kategori. Okey. Yang dengan dalam kajian-kajian lepas, fitur pemilihan K dikenali sebagai subcategorization. Okey. Ia menentukan elemen-elemen yang boleh bergabung dengan ada dalam struktur sintaksis khususnya apabila kita meneliti struktur frasa kerja berlapis ataupun Wipishal nanti. Okay. Ada yang membawa fitur milik memotivasikan fitur pemilihan kategori tak berinterpretasi kata nama. Okay.
hal ini bermaksud apabila ada yang berfungsi sebagai kata kerja utama dalam ayat milik, ia memerlukan satu leksikal ataupun satu konstituen yang membawa fitur kata nama. Manakala bagi ada yang berfungsi sebagai kata kerja utama dalam ayat kewujudan, ia memerlukan dua fitur iaitu konstituen yang membawa fitur kata nama dan kata preposisi. Okey. Uh, Baik. Inilah yang saya katakan tadi, ada dalam milik membawa sekurang-kurangnya 3 fitur, iaitu ada dalam ayat milik iaitu berfungsi sebagai kata kerja utama yang ditandakan sebagai K, dan sebagai kata kerja milik, ia membawa fitur plus milik, dan fitur pemilihan K yang dimotivasikan oleh fitur milik itu ialah fitur tak berinterpretasi kata nama UN. Dan ada bagi ayat kewujudan membawa sekurang-kurangnya 4 fitur. Itu kami dapati ada dalam ayat kewujudan membawa fitur kata kerja K, dan ia membawa fitur pengungkapan kewujudan, itu ditandakan sebagai plus wujud, dan dua fitur pemilihan K bagi ada dalam ayat kewujudan ialah fitur tak berinterpretasi yang membawa fitur preposisi UP, dan yang membawa fitur tak berinterpretasi kata nama UN. Kedua-dua fitur pemilihan K yang telah dinyatakan tadi membawa implikasi terhadap struktur sintaksis. Sebab itulah di awal pembentangan ini tadi saya telah nyatakan ada dalam ayat milik hanya memilih uh, kategori kata nama sebagai argumen dalaman kerana ia mempunyai fitur pemilihan K UN, dan berbeza pula halnya dengan ada dalam ayat kewujudan, dia memilih dua konstituen yang membawa fitur tak berinterpretasi UP dan UN sebagai keperluannya. Okey, argumen wajibnya yang perlu bergabung sebagai elemen-elemen wajib untuk membina satu ayat yang gramatis, dan itulah yang berlaku terhadap frasa kerja berlapis dalam kedua-dua rajah yang saya nyatakan ini. Okey, kita dapati pada rajah di sebelah kiri ada di situ ialah sebagai kata kerja utama dalam ayat milik bergabung dengan satu elemen ataupun satu konstituen yang membawa fitur N, iaitu potensi besar, itu Fn, ataupun DP, ia membawa fitur N, dan jika tuan-tuan dapat perhatikan FP dalam bidang itu, okey, dalam ayat milik di sebelah kiri itu ada nodus FP dalam bidang itu tidak dikira sebagai operasi gabung. Itu FP di situ ialah pada posisi cantuman ajung. Okey, cantuman ajung ialah elemen yang tidak diperlukan secara wajib dan ia merupakan elemen tambahan sebagai maklumat tambahan kepada konstruksi ayat tersebut. Manakala bagi rajah yang di sebelah kanan saya, ada di situ ialah berfungsi sebagai kata kerja utama dalam ayat kewujudan yang memerlukan dua argumen wajib kerana ia ada itu membawa dua fitur pemilihan K, iaitu pesakit mental membawa fitur N, dan FP di kawasan bandar membawa fitur tak berinterpretasi. Ia memenuhi uh, keperluan fitur P di situ untuk memadam dan menghapus, menyemak dan memadamkan fitur tak berinterpretasi yang dimiliki oleh ada bagi kedua-dua konstruksi. Jadi apabila ada dalam ayat milik membawa fitur tak berinterpretasi UN, ia memerlukan satu konstituen yang membawa fitur N untuk memadam dan menghapuskan fitur tak berinterpretasi tersebut. Begitu juga dengan ayat kewujudan kerana
konstituen yang masih struktur yang masih mengekalkan fitur tak berinterpretasi pada aras numerasi tidak boleh dibawa ke aras cetusan untuk diujarkan sebagai ayat yang gramatis. Oleh yang demikian, kesimpulannya bagi pembentangan saya pada hari ini, kajian ini telah memperincikan fitur-fitur morfosintaksis yang mempengaruhi struktur sintaksis ayat milik dan ayat kewujudan bahasa Melayu dengan kehadiran leksis ada. Dan kedua, walaupun kedua-dua ayat milik dan ayat kewujudan menggunakan leksis tunggal yang sama sebagai kata kerja utama dalam kedua-dua ayat milik dan ayat kewujudan, namun konstruksinya, strukturnya tidak sama kerana ia dipengaruhi oleh fitur pemilihan K yang hadir bersama uh, leksis ada itu. Okay? Dan fitur milik membawa fitur pemilihan uh, kategori tak berinterpretasi UN, manakala fitur wujud membawa fitur pemilihan tak berinterpretasi U preposisi dan UN. Fitur tak berinterpretasi kata nama. Oleh demikian, perbezaan fitur pemilihan K pada leksikal ada mempengaruhi struktur sintaksisnya dan membezakan struktur ada yang mengungkapkan makna milik dan makna kewujudan. Oleh itu, saya mengalu-alukan jika ada sebarang persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan, dan sehingga itu saya mengucapkan terima kasih atas masa yang diberikan. Sekian, terima kasih.